Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Apa khabar anda di rumah? Cikgu doakan anda sihat untuk bersama-sama dengan cikgu dalam pelajaran kita pada hari ini. Tajuk ibu bapa pendorong kejayaan murid. Kemahiran menulis. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah 3.3.4 iaitu membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Anda sudah bersedia? Jika sudah, apa lagi? Ayo kita mulakan pelajaran kita. Aktiviti kita pada hari ini ialah menulis karangan jenis syarahan dan laporan. Sebagaimana tertera pada skrin anda sekarang, buku teks halaman 40 tertera tajuk Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid. Syarahan dan juga laporan. Pendahuluan telah diberikan, begitu juga dengan penutup. Apa yang perlu anda isi ataupun lakukan sekarang ialah menyiapkan idea-idea bagi setiap perenggan. Boleh. Tapi, cikgu hanya ingin menumpukan kepada karangan jenis syarahan. Boleh. Soalan syarahan kita ialah ibu bapa pendorong kejayaan murid. Tuliskan sebuah syarahan tentang tajuk tersebut. Jadi anda harus faham soalan yang dikemukakan untuk anda menjawabnya. Sebelum kita teruskan dengan karangan kita, ayo kita ulang kaji apakah itu karangan jenis syarahan. Karangan syarahan. Syarahan dibahagikan kepada dua iaitu pertandingan dan bukan pertandingan. Apakah perbezaannya? Pertandingan merupakan syarahan yang ditulis untuk anda menyertai sesuatu pertandingan. Seperti pertandingan syarahan peringkat sekolah, peringkat zon, peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dan pertandingan itu diadili oleh hakim untuk menentukan sama ada anda berjaya atau tidak menjadi johan pertandingan. Manakala syarahan bukan pertandingan, lebih tertumpu kepada ceramah. Boleh, kita teruskan lagi. Format karangan syarahan tiada perbezaan yang ketara jika dibandingkan dengan ucapan. Cuma biasanya syarahan disampaikan dalam bentuk pertandingan. Syarahan dimulakan dengan kata alu-aluan. Pada akhir syarahan hendaklah ditulis dengan sekian terima kasih. Ayuh kita lihat format karangan syarahan. Pertama, karangan syarahan mestilah ada kata alu-aluan. Kedua, karangan syarahan harus mempunyai kata-kata penghadapan. Seterusnya, harus ada isi untuk anda menulis dan akhirnya ialah penutup. Faham atau tidak? Kalau tidak, ayuh kita lihat satu persatu format karangan syarahan. Sebagaimana yang tertera pada skrin anda sekarang ialah sebahagian daripada karangan yang telah ditulis dalam bentuk syarahan. Perhatikan elok-elok. Ada yang ditulis dengan warna kuning, putih dan juga merah. Apakah itu sebenarnya? Ayo kita lihat. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, guru besar, guru-guru serta rakan-rakan sekalian, itu merupakan kata alu-aluan dan mesti ada dalam setiap karangan jenis syarahan. Yang kedua formatnya ialah kata penghadapan, hadirin sekalian. Dan yang ketiga ialah
isi atau idea yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita beritahu kepada penonton yang melihat pertandingan syarahan tersebut. Kita lihat lagi format karangan syarahan. Karangan syarahan mesti diakhiri dengan penutup. Mana-mana karangan juga mesti ada penutup. Cuma bezanya karangan syarahan mestilah diakhiri dengan ucapan terima kasih. Kerana itu merupakan format. Jadi, cikgu percaya anda telah pun faham format karangan syarahan. Ayo kita teruskan. Kita lihat kembali soalan untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu ibu bapa pendorong kejayaan murid, tuliskan sebuah syarahan tentang tajuk tersebut. Jadi anda harus mengenal pasti apakah jenis karangan yang hendak anda tulis, iaitu syarahan. Boleh kita teruskan dengan menulis karangan jenis syarahan ini berdasarkan soalan yang diberikan. Kita akan mulakan karangan syarahan kita dengan menulis pendahuluan. Sebagaimana yang terdapat dalam buku teks anda, pendahuluan telah pun diberikan, iaitu penglibatan ibu bapa dalam pelbagai aktiviti di sekolah dapat mendorong kejayaan murid. Adakah ini yang perlu anda tulis pada awal karangan anda? Sudah tentu tidak. Sebagaimana format yang dinyatakan, karangan harus dimulakan dengan kata alu-aluan. Di manakah anda akan dapat kata alu-aluan itu? Kita haruslah menulisnya sendiri. Ingat lagi tak kata alu-aluan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi? Sekiranya tak ingat, ulang semula video ini dan lihat. Ayo kita lihat kata alu-aluan yang cikgu sediakan, iaitu Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar Encik Rizal bin Rashid, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid. Ini merupakan kata alu-aluan. Seterusnya, nak masukkan pendahuluan dah? Atau belum? Sebelum kita masukkan pendahuluan, kita masukkan apa? Kita masukkan hadirin yang dihormati. Hadirin yang dihormati ini kita panggil sebagai, ya betul, kata penghadapan harus ada kerana ia merupakan salah satu format karangan jenis syarahan. Seterusnya barulah kita masukkan idea ataupun isi bagi pendahuluan. Ayo kita saksikan. Penglibatan ibu bapa dalam pelbagai aktiviti di sekolah mendorong kejayaan murid. Kita salin terus pendahuluan yang telah diberikan dan seterusnya kita huraikan secara ringkas tentang idea dalam pendahuluan ini, iaitu ini kerana ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dengan murid-murid sekolah. Mereka boleh memberikan sokongan dalam pelbagai bidang seperti kurikulum, ko-kurikulum dan ko-akademik. Ada idea untuk pendahuluan ni, ada huraian untuk pendahuluan ni dan juga ada contoh untuk pendahuluan. Faham? Kita teruskan dengan idea yang seterusnya. Sekarang kita bincangkan pula idea untuk karangan syarahan ibu bapa pendorong kejayaan murid. Bagaimanakah caranya untuk kita menulis idea, menulis huraian dan menulis contoh bagi idea yang pertama ini? Salah satu caranya ialah anda boleh menyoal soalan yang diberikan untuk anda mendapatkan idea untuk menulis karangan ini, iaitu bagaimanakah ibu bapa boleh menjadi pendorong kepada murid dalam bidang
kurikulum? Jawapan yang anda fikirkan itu merupakan apa yang akan anda tulis. Agak-agak anda lah bagaimanakah ibu bapa boleh memainkan peranan untuk memastikan kejayaan murid dalam bidang kurikulum. Apakah itu kurikulum? Anda faham atau tidak maksud kurikulum ini? Ayuh cikgu terangkan apakah itu kurikulum. Kurikulum ialah skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah dan lain-lain. Dengan kata lain, kurikulum ni ialah mata pelajaran yang diajar di sekolah, di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah, seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, reka bentuk, teknologi maklumat, pendidikan seni dan semualah mata pelajaran yang diajar di sekolah. Boleh. Jadi, apabila anda sudah faham maksud kurikulum, barulah anda boleh menulis perenggan untuk idea yang pertama ini. Bagaimanakah? Ayuh kita saksikan jawapan yang cikgu sediakan. Kita lihat yang berwarna putih terlebih dahulu. Yang berwarna putih ini ialah idea ataupun isi. Ibu bapa boleh melibatkan diri dalam pembelajaran murid-murid di sekolah melalui bidang kurikulum. Kita tanya pula bagaimana cara mereka melibatkan diri. Jadi anda kena huraikan isi atau idea yang diberikan ini. Kita lihat yang berwarna merah. Mereka yang mahir dalam subjek seperti bahasa Melayu, matematik dan sains. Mereka yang mahir ni siapa? Ibu dan bapa Mereka yang mahir, ibu bapa yang mahir. Tetapi kita tidak perlulah menulis ibu bapa yang mahir. Kita gunakan kata ganti nama diri mereka untuk ibu bapa. Mereka yang mahir dalam subjek seperti bahasa Melayu, matematik dan sains boleh menjadi tenaga pengajar sukarela. Maksudnya, mak yang bijak dalam bahasa Melayu boleh menawarkan diri untuk mengajar murid-murid di sekolah tersebut. Ayah yang mahir dalam subjek sains boleh mengajar murid-murid bagi mata pelajaran sains. Boleh. Jadi bila masa mereka akan mengajar murid-murid ini, sedangkan pada waktu pagi telah ada cikgu yang mengajarnya. Yang ini kita lihat contoh. Mereka boleh mengadakan kelas tambahan pada sebelah petang dan hujung minggu. Petang dah tak ada kerja, mereka bolehlah mengadakan kelas tambahan ataupun membuat kelas tambahan pada hujung minggu. Jadi dapat idea, huraian dan contoh. Kita teruskan dengan idea yang kedua. Untuk idea yang kedua, sebagaimana idea yang pertama tadi, kita tanyalah soalan ini semula. Bagaimanakah ibu bapa boleh menjadi pendorong kepada kejayaan murid dalam bidang co-curriculum? Itu ialah idea. Idea yang diberikan, isi yang diberikan iaitu di bidang kurikulum dan co-curriculum, dan ada gambar seorang lelaki melatih murid sekolah bermain badminton. Apakah yang anda faham dengan co-curriculum? Co-curriculum merupakan aktiviti selain mata pelajaran yang diajar di dalam bilik darjah. Ini bermaksud aktiviti co-curriculum merupakan aktiviti yang dijalankan selepas waktu pembelajaran. Antara contoh aktiviti co-curriculum ialah unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Anda telah faham apa yang dimaksudkan dengan co-curriculum, barulah anda boleh menulis untuk perenggan ini, iaitu bagaimanakah ibu bapa boleh menjadi pendorong kepada kejayaan murid dalam bidang co-curriculum. Ayo saksikan. Aktiviti co-curriculum juga dapat dilakukan bersama-sama dengan ibu bapa. Itu ialah huraian. Dapat dilakukan bersama-sama. Bagaimanakah cara nak lakukan aktiviti co-curriculum ini dengan ibu bapa? Yang ini kita kena
huraikan, iaitu mereka ni siapa? Ibu bapa. Bagus. Mereka boleh membantu pihak sekolah dengan menjadi jurulatih kepada murid-murid di sekolah tersebut. Ayah yang pandai bermain badminton boleh mengajar murid-murid di sekolah itu bermain badminton dengan baik. Begitu juga ibu yang mahir bermain bola jaring boleh menubuhkan pasukan bola jaring, ya, bukan satu pasukan, mungkin 2 pasukan atau 3 pasukan. Dan kita huraikanlah antara sukan yang boleh mereka bantu ialah sukan badminton, bola sepak dan bola jaring. Ada idea, ada huraian dan ada contoh. Kita teruskan dengan idea yang seterusnya. Sebagaimana yang pertama dan yang kedua, yang ini juga anda harus menyoal, iaitu bagaimanakah ibu bapa dapat menjadi pendorong kejayaan murid dalam bidang co-akademik. Apakah yang anda faham dengan co-akademik? Sebenarnya tidak ada maksud yang khusus diberikan untuk co-akademik ini. Rumusannya, co-akademik ialah gabungan antara co-curriculum dengan kurikulum dan dijadikan sebagai satu aktiviti seperti bercerita dan juga berpidato. Okey, berdasarkan pemahaman anda tanya semula soalan, bagaimanakah ibu bapa dapat menjadi pendorong kepada kejayaan murid dalam bidang co-curriculum. Kita lihat contoh yang cikgu berikan. Hadirin yang disayangi, tiba-tiba keluar hadirin yang disayangi. Ini apa? Ini ialah kata penghadapan. Sebelum perenggan yang kedua, kita dah tulis sekali kan? Okay. Sebelum perenggan idea yang ketiga ini, kita tulis sekali lagi. Boleh? Dilihat idea. Pelibatan ibu bapa dalam co-akademik sangatlah wajar sebagai pendorong kejayaan murid. Sangat wajar. Macam mana tu? Kita lihat pula huraian. Mereka boleh memantau dan memberi teguran terhadap kelemahan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid atau anak mereka sebelum bertanding. Betul lah kan? Anda sekiranya dipilih sebagai wakil sekolah dalam pertandingan bercerita atau berpidato atau mendeklamasikan sajak, anda pasti apabila pulang ke rumah akan berlatih. Betul atau tidak? Betul kan? Jadi di sini lah peranan ibu bapa. Mereka akan melihat anda berlatih, melihat di mana kesalahan anda, di mana kelemahan anda, dan mereka akan tegur supaya anda membaiki kelemahan yang anda lakukan. Jadi kita lihat contohnya, mereka boleh melatih murid yang akan menyertai pertandingan seperti pidato dan bercerita. Maka lengkaplah perenggan anda untuk idea yang ketiga ini. Boleh? Bagus. Kita teruskan dengan penutup. Kita tulis pula untuk penutup karangan syarahan ibu bapa pendorong kejayaan murid. Sebagaimana dalam buku teks anda, penutup telah pun diberikan, iaitu usaha ini terbukti membawa kejayaan kepada murid. Bak kata pepatah, muafakat membawa berkat. Adakah ini sahaja yang perlu kita tulis sebagai penutup? Ya, betul. Ini sahaja, cukuplah untuk penutup. Tidak perlu panjang-panjang. Di sini cikgu telah menyalin semula ayat yang ditulis sebagai penutup dan diakhiri dengan sekian terima kasih yang berwarna hijau itu, ya. Dan sekian terima kasih ini wajib untuk anda tulis kerana ia merupakan format bagi karangan jenis syarahan. Boleh? Selesai penutup kita, maka selesailah karangan kita. Telah lengkap karangan syarahan yang bertajuk Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid.
Cikgu telah menerangkan cara untuk anda menulis karangan jenis syarahan. Jika ada masa yang mengizinkan, cikgu akan menerangkan tentang tajuk yang sama, iaitu ibu bapa pendorong kejayaan murid tetapi karangan jenis laporan. InsyaAllah. Sebelum berpisah, tidak usah berusaha lebih baik daripada orang lain, tapi berusahalah jadi lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.